From Malaysia, we have with us the Minister of Tourism, Arts and Culture, who will receive the recognition on behalf of Batu Puteh, and also the chairman of Batu Puteh Community Ecotourism Cooperative. Disember 2021, Mukim Batu Puteh Kinabatangan Sabah melakar sejarah negara apabila dinobat sebagai perkampungan pelancongan terbaik dunia di Madrid, Sepanyol. Kejayaan ini hasil usaha sama seluruh ahli koperasi terdiri lebih daripada 300 keanggotaan. Konsep eco-pelancongan lengkap dengan inap desa, kebudayaan, biodiversiti dan aktiviti konservasi alam memberi mata tambah kepada desa ini. Dana lebih 4 juta ringgit disalurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bagi membina kemudahan inap desa baharu, kafe, pejabat operasi dan beberapa kemudahan lain dapat menampung jumlah ribuan pengunjung saban tahun. Apa yang saya nak katakan ialah yang penting pada saya ialah mereka perlu mempunyai kepimpinan yang orang kata apa yang kuatlah di kampung, sebab ini adalah satu projek yang dia community based. Maksud di situ ialah setiap anggota atau entiti dalam masyarakat tu diorang perlu ada semangat kesepakatan, muafakat di antara mereka untuk pastikan projek ini berjaya. Sebab kalau orang kata tidak ada kesepakatan, tidak ada muafakat yang baik, kemudian berlakunya orang kata unsur-unsur yang tidak sihat dalam kepimpinan koperasi itu sendiri, dia akan orang kata apa, program itu pada saya takkan berjalan lama lah, takkan panjang. Tetapi kalau sekiranya setiap koperasi melalui Desa Lestari ini mereka menunjukkan orang kata apa atas niat atau semangat untuk bersama-sama memajukan kampung, insya-Allah saya rasa mereka boleh berjaya. Usaha kecil seperti penanaman semula hutan memberi impak besar kepada pemeliharaan habitat hidupan liar yang segelintirnya hampir pupus. Kejayaan sebegini dapat menarik minat generasi muda kampung untuk terus membangunkan desa, tanah tempat bermain, sekaligus mengelak penghijrahan mereka ke bandar. Yang penting juga, kita juga nak menggalakkan di kampung itu adanya penglibatan belia-belia. Sekurang-kurangnya kita kata 30%. Kalau saya ambil contoh di Kampung Batu Putih hari ini, kalau kita sama-sama telah melawat di koperasi Kampung Batu Putih, kita lihat macam mana penglibatan anak-anak muda. Ada anak-anak muda yang jadi pemandu pelancong, ada anak muda yang mandu bot, ada anak muda yang buat kafe dan sebagainya. Mereka ni bermula bukan kata baru sehari dua, daripada tahun 1996-97 sehingga sekarang. Lihat bagaimana proses yang telah mereka alami dan kita lihat bagaimana kepimpinan yang ada tu berjaya menyusun masyarakat dan saya sangat rasa terharu dalam keadaan orang semua berlumba-lumba untuk pergi ke kawasan bandar mencari kehidupan, tetapi mereka masih kekal di kampung masing-masing dan juga memberikan orang kata apa sumbangan dan tenaga mereka kepada kampung ini. Jadi inilah yang kita harapkan akan berlaku di banyak tempat lagi lah selain daripada Kampung Batu Putih ni. Tidak kurang hebatnya warga koperasi Kodelt apabila berjaya mengekalkan takhta sebagai koperasi terbaik peringkat negeri Sarawak selama 6 tahun berturut-turut. Malah dikategorikan dalam 5 terbaik seluruh Malaysia. Perkhidmatan sewaan jentera pengangkut merupakan usaha bijak sesuai pelaksanaannya dengan Mukah sebagai pengeluar utama sagu. Pada awal tahun koperasi mula beroperasi pada tahun 2013, koperasi mencatatkan kerugian sebanyak 18,000. Lepas itu pada tahun kedua operasi ini disebabkan aktiviti kami bertambah, kami telah mendapat keuntungan lebih kurang 28,000 dan tahun ketiga operasi kami ini yang menyebabkan kenapa tumpuan itu terletak pada koperasi kami apabila kami berjaya membawa keuntungan kepada koperasi itu untuk penduduk di kampung ini lebih kurang 1 juta lebih. Keuntungan ini berbaloi dan cukup untuk menampung kos operasi, gaji driver dan ada lebihan itu memang dimasukkan ke dalam akaun koperasi itu untuk menambahkan lagi ekonomi dan menjanakan lagi mungkin untuk berkembangkan lagi perniagaan koperasi itu sendiri. Kini Kodak mengambil langkah baharu dengan membuka kilang mi kuning berasaskan tepung sagu bekerjasama dengan syarikat Crown Research yang dijangka beroperasi Julai nanti.
Menerusi projek Desa Lestari, koperasi penggerak terus mengembeling tenaga dan idea untuk melangkah jauh ke hadapan. Ini sekaligus meningkatkan keupayaan komuniti dalam merancang pembangunan kampung yang lebih mampan. Koperasi ini dah ditubuhkan pada 7 bulan 7 2017 dan kini dah 5 tahun. Maksud dia koperasi ini masih baru dan baru nak meningkat. Dan kita akan cuba meningkatkan pendapatan koperasi dengan satu lagi produk, itu pelancongan. Dan tempat ni lah kita akan buat produk pelancongan dan kita dapat peruntukan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebanyak 60K dan kita akan buat pembelian 2 biji bot. Plan akan datang, kita cuba kalau boleh kita nak sehingga tahun 2025 kita nak mencapai 200 desa lestari. InsyaAllah dalam tempoh itu kita akan cuba orang kata apa buat penambah perbaikan kepada apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Dan saya ingat perkara yang penting juga ialah selari dengan orang kata perkembangan semasa. Kita bercakap tentang IR 4.0 dan sebagainya. Saya harap desa lestari yang kita telah mulakan pada saya tahun 2013 dulu akan terus berkekalan. Saya lagi melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan terus akan menjadi antara program yang orang kata signature kepada KPLB dan seterusnya akan dapat orang kata merealisasikan hasrat Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk mewujudkan luar bandar yang sejahtera. 8 tahun pelaksanaan program Desa Lestari nyata memberi manfaat besar sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa. Peranan koperasi kampung dalam menyokong pembangunan luar bandar juga semakin berubah seiring era modernisasi dan teknologi. Namun dengan tinggalan sejarah, warisan dan seni budaya setempat yang terus dipelihara, kelestarian desa tidak diabaikan demi luar bandar sejahtera.